Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam telah menunjukkan pukul 2.30. Tapi kita lihat di sini peserta kita masih lagi baru 47 orang. Sepatutnya kita ada, kalau ikut sekolah-sekolah di daerah Jasin, kita ada 85, bermakna kita perlu ada 85 orang juga di sini. Tapi saya rasa kita tunggu lagi seminit, dua macam tu kita bagi peluang untuk guru-guru yang lain untuk join kita bersama. Okay. Rekod kau kan? Okeylah, rasanya kita teruskan je lah untuk talimat petang ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Melakuku maju jaya, rakyat bahagia mengambil dunia. Salam Jabatan Pendidikan Melaka, pendidikan berkualiti serta didik negara sejahtera. #KPN Negara Melaka, jenama kerajaan nombor 1. Majlis mengucapkan setinggi penghargaan serta mengalu-alukan kehadiran yang berusaha Encik Aziz bin Muda, Nolong Pengarah, Sektor Sumber Teknologi Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, rakan pegawai dari Unit Sumber Teknologi Pendidikan, Pejabat Pendidikan Daerah Jasin, Encik Ahmad Nazri, Encik Mahimin, Encik Arifin dan Encik Remy Azman. Yang dihormati penceramah kita pada petang ini iaitu Puan Norzi binti Abdul Aziz, Pembantu Arkib Kanan Arkib Negara Malaysia Negeri Melaka, yang dikasihi Guru Perpustakaan dan Media Sekolah Daerah Jasin. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah rahmat dan hidayahnya dapat kita bersama pada hari yang berbahagia ini untuk kita dengarkan satu taklimat berkenaan dengan perlupusan buku pustakaan sekolah-sekolah daerah Jasin. Dengan ini, majlis dengan berbesar hati menjemput yang berusaha Encik Aziz bin Muda, penolong pengarah Sektor Sumber Teknologi Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri Melaka bagi menyampaikan ucapan alu-aluan. Dipersilakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat saya Puan Siti Zainab binti Makno, penolong pegawai pendidikan daerah Jasin, yang saya hormati Puan Norzi binti Abdul Aziz, pembantu Arkib Kanan, Arkib Negara Malaysia Negeri Melaka, rakan-rakan guru perpustakaan media, saya rasa semuanya daripada sekolah-sekolah daerah Jasin dan juga mungkin ada daripada daerah Melaka Tengah
yang menyertai sekali program pada hari inilah, tak apa. Yang tak berkesempatan pada besok boleh join pada hari ini. Okey, tak ada masalah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, jadi sebenarnya kita menganjurkan, JPN dan juga PPD menganjurkan taklimat ini supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat input yang sebenar daripada pihak Arkib Negara Cawangan Melaka. Macam mana nak melupuskan buku-buku perpustakaan. Kalau sebelum ini sejarahnya zaman dulu ialah bahagian teknologi pendidikan, kita membuat pelupusan melalui kaedah dihantar kepada BTPN Melaka. Dan apabila berlakunya penstrukturan semula, saya dan juga rakan-rakan di JPN Melaka telah membuat sedikit semakan yang sewajarnya. Jadi buku-buku di perpustakaan itu perlu dilupuskan melalui kaedah yang dikena pakai oleh Arkib Negara. Jadi mulai 1 Februari ini kita akan guna kaedah yang akan diterangkan oleh pihak Arkib lah. Jadi itu sejarahnya. Yang dulu tu tak apa, kita selesaikan yang dululah, dah selesai. Yang dah dapat CJ pun dah selesai. Yang baru ni kita guna kaedah yang barulah. Alright. Dan juga kita akan didedahkanlah macam mana prosesnya dan sebagainya oleh pihak Arkib Negara. Dan kesempatan ini juga saya ingin maklumkan bahawa untuk ini info lain untuk grup Telegram Guru Media Melaka juga akan ditutup sementara. Dan kita akan pindah kepada grup Telegram, grup PPD masing-masing lah, supaya tuan-tuan dan puan-puan mendapat info direct daripada PPD. Okay. Saya akan maklum pada PPD, PPD akan maklum pada tuan-tuan dan puan-puan lah. Jadi saya rasa itu saja apa yang ingin disampaikan, sejarahnya begitulah. Jadi kita akan dengar penjelasan yang lebih lanjut, paling lama pun sampai 4.30 saya rasa. Mungkin tak sampai kot Puan Nozi Saya cuba. Okey. Jadi itu saja apa yang ingin disampaikan. Saya kembalikan semula kepada Puan Siti Zainab. Terima kasih. Terima kasih diucapkan atas ucapan sebentar tadi. Untuk makluman kehadiran hari ini, cikgu boleh dapatkan link tersebut di ruangan chat. Nanti cikgu semak. Puan-puan boleh semak di situ dan boleh mengisi kehadiran untuk hari ini. Okey, tanpa membuang masa lagi, kita teruskan lagi dengan sesi taklimat pelupusan kita pada petang ini. Dengan ini dijemput penceramah kita Puan Nozi binti Abdul Aziz, Bantu Arkib Kanan, Arkib Negara Malaysia Negeri Melaka bagi memberikan taklimat. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa melengahkan masa lah, tadi pun telah diperkenalkan, saya Nurzi binti Abdul Aziz, pembantu Arkib Kanan Negeri Melaka yang mana akan menyampaikan taklimat berkenaan dengan pelupusan buku perpustakaan di sekolah-sekolah Negeri Melaka. Apa yang saya dimaklumkan untuk petang ni untuk daerah Jasin dululah kemudian akan diikuti 2 lagi daerah pada esok dan lusa. Okey, saya teruskan tuan-puan pada kita punya rujukan bahan kita taklimat untuk petang ni. Boleh nampak tak? Tuan-puan nampak Kita nampak. Slide. Boleh? Okey, boleh nampak, boleh. Okey. Saya teruskan Okey, petang ni kita akan jelaskanlah berkenaan dengan pelupusan rekod awam khusus untuk pelupusan buku perpustakaan. Okey. Yang mana kita akan sentuh ada 14 ada 14 pecahan skop yang saya akan jelaskan. Okey. Objektifnya iaitu bagi mengisi borang permohonan pelupusan rekod awam dengan betul berdasarkan panduan pelupusan rekod awam yang mana kita akan kenal pasti borang apa yang kita nak guna. Okey. Dan juga bagaimana kaedah pelaksanaan pelupusan rekod awam yang betul berdasarkan panduan pelupusan rekod awam. Okey. Seterusnya
tafsiran rekod yakni bahan dalam bentuk bertulis atau bentuk lain yang menyatakan fakta atau peristiwa atau selainnya merakamkan maklumat dan termasuklah kertas, dokumen, daftar, bahan bercetak buku, peta, pelan, lukisan, gambar, foto, mikrofilm, filem sinematograf, rakaman bunyi, rekod yang dihasilkan secara elektronik tanpa mengira bentuk atau ciri-ciri fizikal dan apa-apa salinannya. Maknanya apa sahaja rekod yang ada di jabatan kita semuanya adalah dalam maksud tafsiran rekod yang dimaksudkan merujuk pada Seksyen 2 Akta Arkib Negara 2003 Akta 629 yang mana tuan-puan tak boleh membuat pelaksanaan pelupusan secara sendiri. Kena melalui arkib. Tafsiran rekod awam yakni rekod yang diterima secara rasmi atau yang dikeluarkan oleh mana-mana pejabat awam bagi perjalanan hal ehwalnya atau oleh mana-mana perkhidmatan awam atau pekerja pejabat awam dalam perjalanan tugas rasminya dan termasuk rekod mana-mana perusahaan, kerajaan dan juga termasuk segala rekod yang pada permulaan kuatkuasa akta ini adalah dalam jagaan atau di bawah kawalan Arkib Negara Malaysia yang ditubuhkan di bawah Akta Arkib Negara 1966 yakni Akta 511 yang mana surat menyurat kita apa-apa saja yang dalam kategori urusan jabatan kita yang rasmi. Okey. Panduan pelupusan rekod awam yakni panduan pelupusan yang dihasilkan oleh Arkib Negara Malaysia mendokumentkan tata cara dan kaedah pelupusan rekod awam yang boleh dijadikan panduan dan rujukan oleh jabatan atau agensi kerajaan bagi melaksanakan pelupusan rekod di jabatan masing-masing. Dengan adanya panduan ini, pelupusan rekod-rekod yang terdapat di jabatan atau agensi kerajaan dapat diurus dengan baik dan terancang di samping membantu menjimatkan kos, ruang, masa serta menyelesaikan masalah timbunan rekod di jabatan. Okay, panduan ni tuan-puan sebenarnya boleh rujuk dekat dalam kita punya portal arkib yang mana dekat sini ada panduannya bagaimana tuan-puan kaedah nak buat pelaksanaan proses pelupusan rekod tersebut. Okay, dari segi pengisian borangnya, kayak sebelum tu nak buat macam mana kita kena kenal pasti rekod-rekod kita. Dia akan terpecah pada 3 lah. Biasanya sama ada itu adalah rekod urusan am, rekod fungsian ataupun rekod keuangan. 3 ni adalah standard rekod yang ada di setiap jabatan. Okay. Definisi tafsiran, apakah itu rekod aktif ataupun rekod semasa. Yang ini rekod semasa, rekod yang kerap dirujuk bagi tujuan diambil tindakan di pejabat awam. Maknanya rekod yang semasa, yang aktif. Senang cakap, fail putih itulah rekod terbuka yang biasa yang kita gunakan. Rekod separa aktif atau separa semasa yakni rekod yang kurang dirujuk dalam urusan semasa di pejabat awam. Contohnya ada rekod saya boleh sebut di sini. Bila mana kita dah tutup rekod, contoh kita dah file tutup tetapi masih dirujuk, itu pun antaranya. Tidak semestinya bila kita tutup rekod tapi tidak rujuk lagi, tidak sebab kita tutup rekod atas 2 sebab. Pertama, sama ada dah cukup 100 lampiran ataupun yang kedua rekod tersebut dah ada ketebalan 4 inci mana yang terdahulu. Tetapi isi kandungan di dalam rekod tersebut masih boleh dirujuk. Jelas ya? Kemudian yang ketiga, rekod tidak aktif atau tidak semasa yakni rekod yang tiada tindakan lanjut. Ini maknanya rekod yang memang dah ditutup dan tidak dirujuk lagi. Okey? Rekod yang tiada tindakan lanjut dikehendaki diambil ke atasnya dan tidak diperlukan untuk pentadbiran harian di pejabat awam. Dah tutup teruslah dan tidak dirujuk lagi. Rekod jenis yang macam inilah yang boleh tuan-puan ambil tindakan pelupusan. Senang cakap, bila mana tuan-puan nak buat tindakan pelupusan, contohnya katakan dah cukup tempoh, tuan-puan kena pastikan bahawa rekod tersebut tidak dirujuk lagi. Andai kata telah ditutup tetapi masih lagi dirujuk, makna tuan-puan tolong jangan buat permohonan pelupusan walaupun telah cukup tempohnya. Sebab berkemungkinan dekat situ ianya masih lagi jadi bahan rujukan. Jelas ya, maknanya yang betul-betul dah ditutup dan tidak dirujuk, makna tuan-puan boleh buat permohonan pelupusan. Okey.
Tafsiran penutupan fail, yakni yang pertama apabila fail mencapai ketebalan 4 cm, okey, maknanya dekat tertulang fail tuan-puan yang warna putih tu, di tertulangnya dah ada ketinggian 4 cm. 4 cm pada ketebalan fail tersebutlah. Walaupun mungkin lampiran di dalam fail tersebut baru ada 50 lampiran. Sebab dia dah cukup ketebalan 4 cm. Atau dah cukup di dalamnya 100 lampiran tetapi ketebalannya mungkin belum mencapai 4 cm. Jadi maknanya antara 4 atau 100 cm, 4 cm ataupun 100 lampiran, mana yang terdahulu, salah satu antaranya tuan-puan dah boleh buat tutup fail. Okey, yang seterusnya tamat tindakan, yakni segala tindakan telah selesai atau tiada tindakan lanjut yang diambil oleh pejabat. Ini kebiasaannya bagi satu-satu perkara atau program yang bila mana tuan-puan berpegang pada program, itulah sekali yang dibuat. Kemudian nak kata 4 cm pun tidak, nak kata 100 lampiran pun tidak. Maknanya dah sampai tempoh lebih kurang dalam 5 tahun macam tu, tuan-puan tengok tak ada pergerakan juga pada fail dan tidak dirujuk, tuan-puan boleh tutup fail tersebut. Okey, jelas ya? Okey, seterusnya tafsiran pelupusan rekod, yakni merujuk pada Seksyen 2 Akta Arkib Negara 2003 dalam kurungan Akta 629, cara menguruskan pengasingan rekod dengan tujuan pemusnahan, pemindahan atau selainnya, yakni maksud penangguhan pemindahan. Okey. Yang mana pengurusan rekod sektor awam tahun 2016, penetapan yang menjelaskan rekod telah tamat atau tiada tindakan lanjut dikehendaki diambil tentang rekod tersebut. Ini yang saya maksudkan tadilah. Ya, tuan-puan. Merujuk pada Seksyen 27 kurungan 3 Akta Arkib Negara 2003, Akta 629, jadual yang mengenal pasti rekod yang mempunyai nilai arkib untuk dipelihara dan membenarkan pemusnahan rekod yang tinggal selepas luput tempoh pengekalan yang ditentukan. Ini bagi permohonan pelupusan yang merujuk pada jadual pelupusan rekod. Contohnya kebiasaannya merujuk pada jadual pelupusan rekod urusan am. Dia ada tempoh-tempoh tertentu yang dinyatakan di dalam JPR berpegang pada tajuk siri yang dinyatakan dalam JPR untuk panduan tuan-puan buat permohonan pelupusan. Okey, paling rendah ada yang setahun, ada yang maksimum sehingga 20 tahun. Kita akan tengok pengkelasan pada jenis fail tersebut merujuk pada tajuk siri yang tuan-puan pegang. Seterusnya merujuk pada Seksyen 2, masih lagi Akta Arkib Negara 2003 merujuk pada Akta 629 berkaitan permusnahan. Apakah maksudnya? Ya, ini perbuatan memusnahkan atau menghapuskan apa-apa jenis rekod mengikut prosedur yang ditetapkan. Okey, yang mana perbuatan merujuk pada Seksyen 28 Akta Arkib Negara 2003, yakni Akta 629, iaitu perbuatan memindahkan rekod awam kepada jagaan dan kawalan Arkib Negara. Seperti mana yang saya maksudkan, saya nyatakan pada tuan-puan pada awal tadi, ada 3 kaedah. Istilah pelupusan tu bukan makna musnah tuan-puan. Istilah pelupusan tu terpecah kepada 3, pindah, simpan kekal di jabatan ataupun musnah. Bila sebut pindah, maknanya tuan-puan memindahkan rekod tuan-puan ke jabatan arkib yang mana dia di dalam kawalan pihak arkib. Makna tuan-puan boleh juga buat rujukan semula di jabatan. Ini berdasarkan berdasarkan nombor penerimaan yang jabatan arkib beri. Kita akan bawa keluar dan kembalikan kepada pihak jabatan untuk semakkan semula. Tetapi dalam tempoh yang kita benarkan. Maknanya tuan-puan tak boleh ambil seteruslah. Okay, Seksyen 25 Akta Arkib Negara 2003, yakni Akta 629, pejabat awam perlu mendapatkan kebenaran bertulis Ketua Pengarah Arkib Negara sebelum memusnahkan atau membenarkan pemusnahan rekod awam di bawah kawalannya, yakni larangan pemusnahan rekod awam. Tuan-puan tak boleh membuat keputusan atau tindakan sendiri untuk buat pelaksanaan pelupusan di jabatan tuan-puan. Kena melalui Jabatan Arkib Negara. Okey, sebab berkemungkinan jabatan tuan-puan boleh dikenakan penalti sekiranya tuan-puan
melaksanakan pemusnahan rekod tersebut tanpa kebenaran arkib. Okey, inilah contohnya, tuan-puan tak boleh rincih ataupun bakar ataupun apa-apa saja tujuan pemusnahan rekod atau bawa keluar rekod daripada jabatan tuan-puan. Yang mana tuan-puan boleh dikenakan penalti didenda tidak lebih RM5,000 atau 1 tahun penjara atau kedua-duanya merujuk pada Seksyen 25/5 Akta Arkib Negara 2003 yakni Akta 629. Okey, tata cara pelupusan rekod awam. Rekod awam yang tidak aktif hendaklah dibuat pengasingan dan permohonan pelupusan hendaklah menggunakan format borang yang telah ditetapkan yang mana merujuk PU-A 377 Peraturan Arkib Negara yakni penetapan borang-borang bagi pelupusan rekod awam 2008 yang telah diwartakan pada 13 Oktober 2008. Maknanya setiap permohonan pelupusan tuan-puan, dia ada borang-borang tertentu yang akan digunakan dan juga dia merujuk sama ada tuan-puan merujuk pada jadual pelupusan rekod atau rekod yang dalam kategori tiada panduan jadual pelupusan rekod. Dia ada 2 pecahan dekat situ. Okey. Kemudian terdapat 2 kaedah permohonan pemusnahan rekod awam yang dinyatakan dalam JPR. JPR itu adalah singkatan bagi jadual pelupusan rekod. Lagi satu permohonan pelupusan rekod awam yang tidak dinyatakan dalam JPR. Yang mana permohonan pemusnahan rekod awam yang dinyatakan dalam JPR, dia telah menyatakan tempoh. Dalam JPR tu dia ada panduan tempohnya berapa tahun yang tuan-puan boleh buat permohonan pelupusan kepada pihak jabatan. Okey. Jabatan Arkib. Kemudian permohonan pelupusan rekod awam yang tidak dinyatakan dalam JPR, ada rekod kalau merujuk fail fungsian tuan-puan yang tiada panduan jadual pelupusan rekod JPR, makna minimum 5 tahun. Okey, bagi bahan bercetak yang mana menggunakan borang Arkib 9 minimum setahun. Okey. Permohonan pelupusan bagi buku-buku perpustakaan sekolah, kaedah pelupusan rekod awam yang tidak dinyatakan dalam JPR. Okey, setakat ni di bawah Kementerian Pendidikan yang merujuk JPR hanyalah jadual pelupusan rekod bagi buku teks. Belum ada lagi lah untuk selain daripada tu yang saya maklumlah. Okey. Okey, bagi permohonan pelupusan rekod awam yang tidak dinyatakan dalam JPR, pertama sekali tuan-puan kena kenal pasti rekod telah tamat tindakan dan tiada tindakan lanjut. Ini yang saya jelaskan dari awal tadi. Tuan-puan kena pastikan bahawa rekod ataupun fail tuan-puan yang nak buat pelupusan ni pastikan tidak lagi dirujuk, sebab bila mana Jabatan Arkib telah memberi kebenaran musnah, makna tuan-puan sudah tiada sudah tiada rujukan lagi. Andai kata perkara berbangkit, kami tidak dapat bantu sebab pelaksanaan pelupusan tu adalah di tempat tuan-puan sendiri. Okey. Kemudian asingkan rekod-rekod hendak yang dilupuskan, yang mana dekat sini tuan-puan saja yang akan membuat penilaian. Penilaian pertama di peringkat tuan-puan, yang mana tuan-puan akan kenal pasti rekod-rekod tersebut yang mana aktif ataupun yang mana yang dah tamat tindakan. Kemudian rekod tersebut tuan-puan kena susun mengikut tahun, nombor seturut atau mengikut sistem klasifikasi sedia ada. Mana tuan-puan kena senaraikan secara seturut. Tuan-puan tak boleh rojak. Maknanya kena disenaraikan satu persatu mengikut turutan. Okey, seterusnya senaraikan dalam borang yang betul dan lengkap. Tuan-puan kena menggunakan borang yang sebenarnya bagi rekod-rekod atau dokumen yang tuan-puan hendak buat pelupusan. Okey, borang permusnahan rekod yang tidak dinyatakan dalam jadual pelupusan rekod. Okey, yang pertama ialah borang Arkib 508, iaitu borang permohonan bagi pelupusan fail yang tidak merujuk JPR. Okey, dalam bentuk fail untuk borang Arkib 5 bagi fail-fail yang tidak merujuk JPR. Borang Arkib 6, borang permohonan bagi pelupusan rekod kartografi. Okey, bergambar. Borang Arkib 7, permohonan pelupusan bagi rekod seni bina, macam pelan.
Okey, borang arkib 8, borang permohonan bagi pelupusan rekod pandang dengar, video, CD contohnya. Borang arkib 9 yakni borang permohonan bagi pelupusan rekod terbitan dan bahan bercetak, contohnya borang buku-buku terbitan tu antaranya. Borang arkib 1008 yakni borang permohonan bagi pelupusan rekod elektronik. Okey. Seterusnya, laksanakan penilaian ke atas setiap unit rekod iaitu menentukan nilai pentadbiran, perundangan, keuangan, penyelidikan, kebudayaan, sejarah dan kebangsaan serta menentukan sama ada rekod di cadang simpan atau musnah di ruang cadangan pelupusan pada borang tersebut yang tidak merujuk JPR pada borang tersebut. Kebiasaannya dia ada ruang bahagian catatan di bahagian hujung. Maknanya sekiranya di situ ada sebarang catatan, tuan-puan nyatakanlah. Dan juga tuan-puan juga boleh memberi cadangan sama ada simpan atau musnah. Kebiasaan antara dua ni lah. Okey, kemukakan 2 salinan borang permohonan tersebut ke Arkib Negara Malaysia bagi tujuan penilaian atau pelupusan. Okey, kena ada 2 salinan kerana satu akan masuk ke dalam fail jabatan kami di arkib, satu lagi kebiasaannya pegawai daripada jabatan arkib akan turun ke jabatan tuan-puan untuk melihat dan menilai rekod tersebut. Maknanya bila mana tuan-puan buat pengisian penyenaraian borang tersebut, pastikan rekod sebenar di tempat tuan-puan itu pun tersusun seperti mana di dalam senarai yang tuan-puan isi dalam borang. Sebab bila masa pihak arkib turun ke jabatan tuan-puan, kami tidak rujuk total keseluruhan tetapi akan petik beberapa bahan tersebut yang kita nak rujuk. Contoh kalau kita kata kita nak rekod yang ke nombor bilangan ke-35 atau 37 ke contoh, makna tuan-puan dah tahulah apa rekod tu. Dan senarai di dalam borang tersebut hendaklah sama seperti mana physical file ataupun dokumen tersebut dari segi tajuk. Okey. Seterusnya, terima surat kebenaran pelupusan daripada Ketua Pengarah Arkib yang mana bila mana tuan-puan menghantar permohonan tuan-puan ke arkib, okey, pihak kami akan buat penilaian. Okey, bila cuma tempoh untuk penilaian tuan-puan punya permohonan yang tidak merujuk jadual pelupusan rekod ni maksimum 6 bulan. Okey, kenapa 6 bulan? Sebab kami menilai kemudian turun ke jabatan tuan-puan, balik ke sini kita pun ada jawatan kuasa untuk penilaian juga. Kemudian barulah kita memberi maklum balas ataupun surat jawapan kepada jabatan tuan-puan. Okey, yang inilah yang maksudnya menerima surat kebenaran pelupusan daripada Ketua Pengarah Arkib Negara Malaysia ataupun pengarah negeri di negeri-negeri. Okey. Kemudian kena pasti dan asingkan rekod yang telah diberi kebenaran pelupusan. Maknanya bila mana tuan-puan menerima maklum balas kami, tuan-puan akan terima sama ada query atau pindah ataupun musnah. Okey, andai kata tuan-puan terima maklum balas yang musnah, maklum balas yang musnah tu makna tuan-puan asingkan. Untuk yang pindah pun tuan-puan asingkan. Kerana bila mana dalam kategori pindah, tuan-puan kena senaraikan dalam borang arkib 1108. Okey, untuk rekod-rekod yang dinyatakan yang perlu dipindahkan dengan tanda simbol right. Maknanya rekod itu adalah dalam kategori yang kita putuskan pindah. Maknanya tuan-puan kena senaraikan pula di dalam borang arkib 1108. Okey, seterusnya pindah atau musnahkan rekod dalam tempoh 3 bulan dari tarikh surat kebenaran pelupusan yang mana pihak arkib apabila pihak tuan-puan menerima surat maklum balas daripada pihak jabatan arkib, tuan-puan diberi masa tempoh selama 3 bulan untuk tindakan tersebut. Okey, sama ada pindah ataupun musnah. Okey, seterusnya andai kata dalam tempoh 3 bulan yang pihak arkib beri tidak cukup bagi pelaksanaan pindah ataupun musnah yang telah diberi kepada pihak jabatan hendaklah mohon pelanjutan tempoh pelupusan jika tidak dapat dilaksanakan dalam tempoh 3 bulan tersebut. Tetapi hendaklah tindakan tersebut puan mohon sebelum tamat tempoh 3 bulan tersebut. Okey, katakan dah masuk bulan ketiga masih juga belum selesai. Maknanya tuan-puan kena majukan segera permohonan pelanjutan tempoh pada pihak arkib.
Kemudian apabila tuan-puan dah selesai, katakan 3 bulan tersebut, tuan-puan telah selesai buat pelaksanaan pelupusan musnah. Okey, tuan-puan hendaklah mengisi borang arkib 1208 iaitu maklum balas daripada pihak jabatan tuan-puan iaitu borang penentusahan pemusnahan rekod awam setelah pemusnahan selesai dilaksanakan dalam tempoh 1 bulan daripada tarikh pemusnahan. Yakni maksudnya 3 bulan yang pertama kita bagi tu tadi tuan-puan telah melaksanakan pelupusan musnah. Okey. Masuk selesai saja pelaksanaan pelupusan musnah tersebut, tuan-puan isi borang arkib 1208 yakni majukan semula kepada pihak arkib sebagai bukti kepada pihak arkib bahawa pelaksanaan tersebut tuan-puan telah laksanakan. Tidak semestinya tuan-puan akan tunggu dalam tempoh 3 bulan genap baru nak bagi jawapan pada bulan berikutnya, jadi bulan yang keempat lah maksudnya. Tidak. Maknanya bila mana kata dalam bulan yang pertama tu kata dah selesai, terus dia lah bagi maklum balas ataupun jawapan kepada pihak arkib. Okey, berserta dengan gambar sebelum, semasa dan sesudah. Sebelum mungkin dia setempat, semasa mungkin tuan-puan bukti rincih ataupun ada juga yang buat kaedah kita semula ya. Dan seterusnya selepaslah, kalau rincih mungkin dah masuk plastik hitam. Kalau guna kaedah kita semula maknanya tuan-puan akan tunjukkan gambar pelaksanaan mungkin rekod tu dah masuk dalam relung ya, antara contohnya lah. Okey. Seterusnya, okey, ni catat ahli proposal rekod yang tidak dinyatakan dalam JPR. Okey, step yang pertama tadi tuan-puan kena kenal pasti rekod tidak aktif dan tamat tindakan. Okey, confirmkan yang rekod tersebut benar-benar tidak lagi dirujuk ya tuan-puan. Okey. Kemudian senaraikan menggunakan borang yang betul. Okey, tuan-puan akan kenal pasti borang mana yang tuan-puan nak guna. Sekiranya ia adalah fail, tuan-puan akan guna borang arkib 5. Biasanya antara dua ni lah setakat ni di negeri Melaka. Okey, sama ada borang arkib 5 dia dalam bentuk fail, lagi satu borang arkib 9 untuk buku macam sekarang untuk perpustakaan dia akan guna borang arkib 9 lah. Okey, seterusnya tuan-puan kena hantar 2 salinan ke jabatan arkib. Okey, seperti mana saya cakap tadi, satu untuk kami di jabatan, satu lagi apabila kami turun ke jabatan tuan-puan ya, untuk penilaian. Okey, penilaian oleh Arkib Negara, kita akan buat penilaian rekod-rekod permohonan tuan-puan, senarai yang tuan-puan isi dalam borang. Kemudian tuan-puan akan dapat surat kebenaran pelupusan, yakni maklum balas daripada pihak arkib dalam tempoh 6 bulan. Saya dah jelaskan tadi kenapa ambil masa lama sampai 6 bulan. Dia tidak 6 bulan genap lah, maknanya dalam tempoh tersebut maksimum 6 bulan. Okay, sebab kita akan turun ke jabatan tuan-puan untuk menilai dan melihat rekod tersebut. Okay. Kemudian bagi kebenaran musnah, tuan-puan hendaklah lakukan pemusnahan dalam tempoh 3 bulan dan memberi selepas pelaksanaan 3 bulan tersebut, tempoh tersebut tuan-puan hendaklah beri surat maklum balas borang penentu sahan, iaitu mengisi borang arkib 1208 dalam tempoh 1 bulan. Selepas pelaksanaan 3 bulan yang kita bagi tadi, 1 bulan berikutnya ataupun selesai saja terus hantar maklum balas penentu sahan borang arkib 12 tadi. Okey. Bagi kebenaran pindah, bagi rekod-rekod yang kita nyatakan pindah, tuan-puan hendaklah mengisi borang arkib 11. Tuan-puan kena asingkan yang musnah dan yang dipindahkan. Kena diasingkan. Okey. Yang mana yang pindah tuan-puan hendaklah isi dalam borang arkib 1108. Kemudian majukan kepada pihak arkib. Sebab dia kita ada tindakan lanjut yang mana bila mana arkib terima surat tuan-puan, di sini kita akan buat semakan lagi berdasarkan permohonan kelulusan permohonan pertama tadi itulah. Okey, yang ada tanda pangkah, yang ada tanda right tadi tu, borang 9 asal tu. Sebab dekat situ kita akan kenal pasti semula, andai kata di dalam senarai puan, tuan-puan mengantar 20 senarai. Okey, dalam borang arkib 9 katakan 20 senarai. Hanya 5 sahaja yang dikategorikan pindah, selebihnya 15 kita katakan musnah. Jadi kita akan confirmkan hanya 5 sahaja yang tuan-puan isi dalam borang arkib 11 tersebut. Andai kata kurang, kita akan minta surat tunjuk sebab mana pergi lagi satu buku ni. Atau andai kata terlebih, kenapa ada tambahan pada jumlah yang sepatutnya.
Makna bila ada query di situ, selagi belum ada jawapan, kita tidak akan buat temu janji untuk pemindahan. Ya, bila mana tuan-puan telah menepati kebenaran rekod yang hendak dipindahkan, barulah kita akan buat temu janji untuk pemindahan rekod tuan-puan ke arkib. Makna jabatan tuan-puan bila isi borang arkib 11, jangan hantar dengan bahan sekali. Hantar borang je dulu. Okey, sebab ada juga yang dihantar sekali dengan bahan. Salah ya. Hantar borang saja dulu, itu untuk semakkan kami di sini. Bila kita dah confirmkan apa yang tuan-puan isi dan kebenaran yang telah kita bagi sebelum tu, merujuk pada borang 9 yang sebelum tu, dan betul senarai pada borang 11, barulah pihak arkib akan maklumkan, kita akan berhubung untuk nyatakan tarikh temu janji. Ya, yang mana pemindahan rekod tersebut dalam tempoh 3 bulan juga selepas tuan-puan selepas kita bagi maklum balas borang 11 yang tuan-puan bagi tadi. Okey. Permohonan pemindahan rekod awam, yakni kaedah pemindahan rekod awam tidak dinyatakan dalam jadual. Rekod fail yang diputuskan pindah berdasarkan keputusan penilaian rekod yang dinyatakan dalam surat kebenaran pelupusan rekod daripada Ketua Pengarah Arkib Negara Malaysia ataupun Pengarah Negeri. Okey, ini yang saya nyatakan tadi. Okey. Bagaimana permohonan pemindahan rekod awam? Pertama sekali, tuan-puan hendaklah asing dan susun rekod mengikut tahun. Di dalam senarai borang arkib 11 tu pun hendaklah seturut tersusun juga. Okey, asing dan susun rekod mengikut tahun, nombor seturut atau berdasarkan sistem klasifikasi fail sedia ada. Kemudian tuan-puan isi borang arkib 11, yakni borang permohonan bagi pemindahan rekod. Dan tuan-puan hendaklah kemukakan 2 salinan borang permohonan bagi pemindahan rekod ke Arkib Negara Malaysia. Ada 2 salinan tuan-puan yang tuan-puan perlu majukan ke Arkib. Okey, seterusnya tuan-puan akan terima surat kebenaran pemindahan rekod awam daripada Ketua Pengarah atau Pengarah Arkib Negeri. Kemudian hubungi Pusat Rekod Arkib Negara Malaysia Negeri untuk membuat temu janji. Tuan-puan bila dah terima maklum balas daripada arkib untuk temu janji, sila hubungi arkib untuk tujuan pelaksanaan pemindahan rekod. Kemudian pindahkan rekod ke Pusat Rekod Arkib Negeri dalam tempoh 3 bulan. Tuan-puan ada tempoh selama 3 bulan dari tarikh surat atau tempoh lain yang ditetapkan oleh Arkib Negeri lah yang kami tetapkan. Maknanya kita bukan apa, kadang kita susun sebab kita punya penerimaan bahan boleh kata kerap. Jadi kita tak nak bertembung antara jabatan dengan jabatan lah, sebab satunya masa, yang lagi satunya bila tuan-puan buat pemindahan rekod di jabatan. Rekod tuan-puan bukan letak tinggal, tidak. Tuan-puan kena ada bersama dengan kami dan kita sama-sama buat semakan berdasarkan list ataupun senarai yang tuan-puan bagi merujuk pada borang 11 tu. Sama ada betul ke tidak rekod tersebut, namanya, perkaranya, okey. Kemudian untuk makluman jugalah, tuan-puan bila buat pengisian pada borang arkib 11, ikut bulat-bulat seperti mana tajuk ataupun perkara tersebut. Jangan pindah. Kalau dia hanya short form PENT contoh, PENT titik, ikut je lah. Makna walaupun puan tahu PENT tu katakan tu pentadbiran contoh, tapi dia buat singkatan PENT dan puan penuhkan dekat pengisian borang, puan isi PENT penuh pentadbiran. Tidak. Kita ikut bulat-bulat seperti mana tajuk atau perkara yang dinyatakan pada rekod sebenar tadi yang nak dipindahkan. Ya. Okey, seterusnya. Penangguhan pemindahan. Sekiranya pemindahan tidak dapat dijalankan dalam tempoh 3 bulan yang ditetapkan, permohonan secara bertulis hendaklah dibuat kepada Ketua Pengarah Arkib Negara Malaysia untuk melanjutkan tempoh pemindahan rekod. Ya, sama seperti mana saya nyatakan dari awal tadi, bila mana tuan-puan tak dapat melaksanakan sama ada pelupusan musnah ataupun pemindahan dalam tempoh yang kita bagi 3 bulan tersebut, maknanya tuan-puan hendaklah majukan dengan segera pada tempoh pada jangka masa yang kita katakan jangka masa bulan terakhir tu, tuan-puan hendaklah majukan surat pada arkib untuk untuk makluman kami. Ya. Maknanya janganlah selepas 6 bulan baru mohon, tak sesuai lah.
Sebab berkemungkinan kita akan kata batal dan tuan-puan kena mohon semula. Jadi tuan-puan dah jadi 2 kali kerja pada puan lah, pada tindakan tuan-puan. Okey, seterusnya kaedah pemusnahan rekod awam. Rekod hendaklah dimusnahkan sama ada jualan melalui sebut harga, dibakar atau apa-apa cara yang bersesuaian berdasarkan Surat Kementerian Keuangan, rujukan KB 557 Palang 97 Palang 54 Jilid 4/47, yakni bertarikh 3 November 1993, mengenai pelupusan bahan bercetak kertas terpakai daripada kementerian, jabatan kerajaan atau badan berkanun. Jabatan boleh menggunakan cara lain yang bersesuaian seperti rincih, kitas mula, padam atau tanam bagi tujuan pemusnahan rekod. Okey, yang dekat sini tuan-puan boleh guna kaedah yang dinyatakan, tetapi ada satu juga perkara yang saya perlu nyatakan di sini, kaedah bakar di sini tidak digalakkan ya tuan-puan, sebab saya ada terima ada jabatan yang disaman oleh pihak Jabatan Alam Sekitar. Mungkin rekod yang dia ambil tindakan bakar tu banyak sehingga menimbulkan asap yang tebal. Jadi kebiasaannya lah, kebiasaan jabatan dia akan guna kaedah rincih. Okay. Ataupun kita semula, sebab kita semula di syarikat-syarikat yang buat pelaksanaan kita semula ni, mereka pun tidak guna kaedah bakar, mereka guna kaedah rebusan sekarang di negeri Melaka. Okey. Ni antara kaedah yang digunakan bila mana ni daripada Angkatan Tentera, dia guna kaedah tanam. Okey. Untuk makluman tuan-puan, bila guna kaedah tanam, tuan-puan tak boleh campak bulat-bulat ataupun masuk dalam plastik hitam, gali lubang tanam. Salah ya. Sebab ada yang buat macam tu, kita gali semula. Kaedah yang sebenar bila mana tuan-puan sekiranya ada kawasan tuan-puan guna kaedah tanam, maknanya tuan-puan rekod tu kena dikoyak-koyakkan. Okey, dikoyak-koyakkan, kemudian tuan-puan tanam bukan semua sekali dalam sekali letak, tidak. Tuan-puan kena buat macam umpama buat kek lapis. Ya, yang mana tuan-puan letak dahulu, dah koyak-koyak kertas, okey. Kemudian tabur dengan tanah. Okey. Letak koyak dulu bahan tadi, kemudian tabur dengan tanah dan dibasahkan dengan air. Kemudian seterusnya buat balik semula, koyakkan kertas-kertas tu semula, tabur semula dengan tanah dan basahkan dengan air. Begitulah sampai habis. Okey, sampai habis dan dikambus. Itu kaedah yang sebenar. Kalau tuan-puan guna kaedah masuk plastik dan tanam, tidak. Itu kaedah yang salah ya. Sebab kita minta bukti bergambar. Dari situ kita tahu kaedah apa yang tuan-puan guna dan betul ataupun tidak kaedah yang tuan-puan laksanakan. Okey. Seterusnya, ini biasalah. Okey, jabatan lebih kebiasaannya lebih menggunakan kaedah rincih sebab mudah. Dia sebenarnya bukan apa, rekod tu sehingga tidak boleh dibaca. Itu sebenarnya. Maknanya tu sebab kita perlu koyak. Koyak kalau rekod tu tak boleh koyak setakat koyak 2 macam tu, tidak. Dia sampai koyak. Hancurlah senang cakap. Tu sebab antaranya biasa jabatan yang akan guna kaedah rincih. Ada juga jabatan guna kaedah bakar, sekiranya tak banyak tu insya-Allah lah sebab tapi sekarang ni memang Melaka dia tak benarkan kaedah bakar lah. Kecuali mungkin kalau kuantiti yang sikit tu tidak menimbulkan masalah mungkinlah. Tapi lebih baik kalau anda kata tuan-puan nak juga guna kaedah pembakaran, adalah lebih baik saya minta tuan-puan berhubung bertanya dahulu dengan Jabatan Alam Sekitar. Sebab kita tak nak perkara ni pernah berlaku sebab guna kaedah bakar, jabatan berkenaan disaman. Kita tak naklah perkara ni berulang. Okey, seterusnya. Ni kalau dulu bila buat pelaksanaan kita semula dia guna kaedah pembakaran begini, tapi sekarang tidak. Saya tak ada gambar dekat sini nak tunjukkan yang kaedah yang rebusan sebab sekarang dia guna kaedah rebusan yang mana rekod tu nanti dia akan campakkan ataupun dia akan guna conveyor, dia akan jatuhkan rekod tersebut di dalam satu relung. Okey, saya ada tengok gambar tu, yang mana di dalam relung tu air tu dah panas lah. Okey, dia akan didihkan kertas ni tadi dan dia akan campak dengan tisu. Dan dia akan lerai, dia akan pecah lah, kertas-kertas tu akan pecah, dia akan lebur dengan air panas tadi tu.
Dia apa yang saya tahu kaedah yang sekarang lah yang digunakan di Melaka, di pusat kita semula untuk kertas-kertas. Okey. Seterusnya pemindahan rekod awam yang bernilai kebangsaan atau sejarah. Rekod yang perlu dipindahkan ke arsip negara, yakni rekod bertarikh pada dan sebelum 31 Disember 1948 bagi jabatan atau agensi kerajaan di Semenanjung Malaysia. Rekod bertarikh pada dan sebelum 30 September 1963 bagi rekod-rekod jabatan atau agensi kerajaan persekutuan di Sabah dan Sarawak. Yang mana tuan-puan bila ada rekod berkenaan yang dinyatakan tersebut, tuan-puan boleh buat pemindahan dengan mengisi borang arkib 11 terus ke arkib untuk tindakan tuan-puan. Seterusnya, pelupusan rekod awam yang rosak, yakni kerosakan akibat bencana alam, kebakaran, dimakan anak-anak dan sebagainya hendaklah dilaporkan kepada Arsip Negara Malaysia. Contohnya baru-baru ni kita area Alu Gajah kan, banjir berlaku bencana banjir di sana, tapi setakat sampai hari ini belum ada pun satu jabatan yang maklumkan perlu bantuan untuk tindakan bencana lah. Jadi kami pun mencari juga sekiranya ada yang rekod-rekod di jabatan berkenaan atau mungkin tuan-puan tahu jabatan tuan-puan andainya berlaku, sila laporkan kepada pihak Arsip Negara sebab kami juga akan bantu tuan-puan sebab rekod-rekod berkenaan dari segi pemeliharaannya bagaimana. Okey. Kemudian bagi rekod keuangan dan perekonomian, kebenaran pelupusan perlu dikemukakan kepada Arsip Negara, Jabatan Audit dan Jabatan Akauntan Negara. Okey, maknanya bila mana berlaku juga bencana yang melibatkan rekod-rekod keuangan tuan-puan, okey, tuan-puan kena maklumkan berlakunya kerosakan atau bencana pada rekod-rekod keuangan tuan-puan kepada 3 jabatan ni, iaitu Arsip, Audit dan Akauntan. Saya sebut 3A lah, Arsip, Audit dan Akauntan. Tuan-puan kena maklumkan untuk tindakan dan juga makluman kami. Seterusnya perbuatan khianat, sabotaj dan sebagainya yang melibatkan aduan polis hendaklah dilaporkan kepada Arsip Negara Malaysia dan disertakan satu salinan laporan polis. Ya, pernah berlaku peristiwa ni di negeri Melaka, tak salah saya tahun 2018. Okey, yang mana perbuatan khianat ni dia nak selamat daripada kena tindakan, dia rekod tersebut dibakar. Tapi malangnya maklumat data tu adalah rekod keuangan tuan-puan. Maklumat tersebut ada di dalam data AG dan bila disiasat maklumat tu adalah berkaitan dengan perkara yang boleh dikenakan tindakan pada orang tersebut lah. Okay. Jadi bila mana ada berlaku kes seperti perkara tersebut, khianat, sabotaj, hendaklah tuan-puan buat laporan dan majukan laporan tersebut kepada pihak Arsip. Okay. Seterusnya maklumat kerosakan hendaklah dibuktikan dengan mengemukakan laporan bertulis atau bergambar. Ni kebiasaannya yang rosak ni biasanya kebiasaannya pada rekod-rekod yang dimakan anak-anak. Tu antaranya lah kebiasaan daripada pihak jabatan yang diorang akan mohon pelupusan khas. Kita akan tengok berdasarkan kerosakan rekod tersebut kebiasaannya adalah disebabkan anak-anak. Okey, seterusnya. Pelupusan bagi rekod pejabat awam yang tidak berfungsi lagi. Okey. Rekod yang telah ditamatkan akibat suatu pejabat awam tidak berfungsi lagi dan tidak ada pengganti bagi tugas dan fungsi pejabat awam itu, pelupusannya hendaklah dibuat mengikut tata cara pelupusan rekod awam. Yakni tuan-puan, kita pun sedia maklum contohnya seperti jasa kan. Ada 2-3 jabatan yang tuan-puan pun maklum yang ditutup kan. Okey, makna permohonan pelupusan dia dibuat seperti biasa, okey. Dan bagi rekod-rekod dia yang tidak cukup tempoh lagi bagi permohonan pelupusan pada waktu tu, makna yang jabatan ataupun kementerian mana yang mengambil alih, maknanya di situlah nanti tindakan selanjutnya akan diambil. Makna kaedah pelupusan untuk rekod-rekod yang belum cukup tempoh tu akan diambil oleh pihak yang menerima. Okey, yang menerima
file-file ataupun rekod tersebut ditempatkan di mana. Okey. Seterusnya, faedah pelupusan rekod, okey, yang dari segi faedahnya bila mana tuan-puan dapat melaksanakan pelupusan rekod dengan baik. Pertama sekali penjimatan kos dan ruang, okey. Yang mana peralatan dan penjagaan rekod dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian rekod bernilai kekal dipindahkan segera ke arsip sebagai khazanah warisan negara serta dapat memastikan rekod yang diperlukan sahaja disimpan dan disenggara di pejabat awam dan mematuhi keperluan undang-undang dan peraturan. Secara tak langsung, tuan-puan juga dapat melaksanakan permohonan pelupusan bagi rekod-rekod berikutnya dengan lebih teratur. Maknanya tidaklah seperti sebelumnya yang mana rekod tuan-puan terlalu banyak dan sampai dah tak ada tempat ataupun ruang sehingga menjejaskan kualiti perkhidmatan kita di jabatan. Okey. Pelaksanaan program pelupusan rekod awam, program pelupusan rekod di pejabat awam. Okey, ini antaranya bila mana kita turun ke jabatan-jabatan, ini kita berbengkel. Ya tuan-puan, kita boleh berbengkel, kita akan guide pihak jabatan, kaedah dia bagaimana, kita sama-sama buat. Maknanya di sini tuan-puan memang keluarkan rekod tuan-puan sendiri dan pelaksanaan bengkel tu kita hands on bersama. Okey, ni antaranya. Okey, pengisian borang. Okey. Kemudian kita kenal pasti, ni contoh tuan. Kita kenal pasti dekat sini dari segi kategori tajuk siri mana yang kita pegang. Ni adalah rekod awam. Rekod urusan am. Okey. Seterusnya langkah-langkah tata cara pengisian borang pelupusan bagi pelupusan buku-buku perpustakaan. Okey tuan-puan. Kaedah yang pertama sekali tuan-puan kena kenal pasti borang yang tuan-puan nak gunakan tadi adalah borang arsip 9. Peringkat awal tadi saya dah beritahu permohonan pelupusan buku-buku perpustakaan sekolah, tuan-puan menggunakan borang arsip 908 yakni borang permohonan bagi pelupusan rekod terbitan dan bahan bercetak yang mana tuan-puan pertama sekali dekat ruangan pertama tuan-puan akan nampak dekat situ nama kementerian, agensi, jabatan, okey, dalam kurungan pertama. Kemudian bahagian kedua tuan-puan akan nyatakanlah tuan-puan dari bahagian mana. Pengwujud rekod jika tidak sama dengan yang pertama. Okey, kementerian atau jabatan asal yang telah jumut atau fungsinya diambil alih oleh jabatan baru atau yang lain atau dia tukar nama. Fungsi mungkin sama, mungkin juga kemungkinan fungsi mungkin sama cuma dia bertukar nama. Okey. Kemudian nombor 4, peringkat keselamatan, yakni maksudnya bagi merujuk kepada peringkat pengelasan rekod sama ada dia terbuka, terhad, sulit rahsia atau rahsia besar. Untuk makluman tuan-puan, bila mana tuan-puan mengisi dekat bahagian keselamatan ni, rekod tuan-puan yang dalam kategori rekod-rekod terperingkat, maksud rekod terperingkat ni terhad, sulit, rahsia atau rahsia besar, tuan-puan kena turun taraf terlebih dahulu. Yang mana bila tuan-puan hendak membuat permohonan pelupusan bagi rekod-rekod yang terperingkat ni, walaupun kes telah selesai, tetapi tindakan pihak tuan-puan hendaklah turun taraf terbuka terlebih dahulu sebelum buat permohonan pelupusan. Tuan-puan kena mohon turun taraf ni daripada pihak CGSO, Jabatan Keselamatan. Dia akan menilai rekod tuan-puan dan kebenaran untuk turun taraf terbuka itu adalah daripada jabatan pihak CGSO tadi. Okey, maknanya bila mana tuan-puan isi borang, okey, hendaklah peringkat keselamatan tu terbuka. Maknanya dah turun taraf, ya. Okey, kemudian kurungan 5 iaitu adalah bilangan ataupun nombor seturut. Nombor 6, tajuk. Tajuk yang diberi kepada terbitan dan bahan bercetak seperti buku, buletin, risalah dan sebagainya. Contoh indeks harga pengguna, laporan ketua audit itu contoh. Tajuk hendaklah dinyatakan seperti mana yang ditulis pada buku tersebut. Kemudian tahun tarikh diterbitkan adalah tahun atau tarikh terbitan bahan bercetak tersebut. Dia akan ada tahun dan tarikh pada setiap terbitan tersebut. Meter panjang
Jumlah meter panjang dan bilangan unit rekod keseluruhan. Okey, cadangan pelupusan ada dua, sama ada musnah ataupun simpan. Musnah yakni cadangan oleh jabatan untuk memusnahkan rekod kerana segala tindakan telah tamat dan tidak diperlukan untuk rujukan. Simpan cadangan oleh jabatan untuk pemindahan ke arsip setelah tamat tindakan di jabatan kerana mempunyai nilai sejarah kebangsaan dan perlu disimpan kekal untuk penyelidikan di masa hadapan. Okey, untuk cadangan pelupusan sama ada musnah atau simpan yang dibuat penilaian pada peringkat pertama oleh pihak jabatan. Okey, bila mana sampai ke pihak kami, ada juga rekod yang mungkin bila mana tuan-puan nyatakan musnah, kita di sini nyatakan pindah. Okey, berdasarkan penilaian kami di sini pula. Dan ada juga yang menyatakan simpan atau dipindahkan ke arsip, berkemungkinan kita di sini akan menyatakan musnah, ya. Jadi penilaian kedua di sini adalah penentu. Okey. Seterusnya. Catatan yang ini diisi bagi mencatatkan sekiranya terdapat bahan-bahan terbitan yang rosak dan sebagainya. Maknanya bila mana tuan-puan mengisi borang, okey, tuan-puan kena nyatakanlah mungkin dekat situ nama buku semua lengkap dah, tetapi berkemungkinan helaian di dalam buku tersebut katakan sepatut 20 muka surat, hanya ada setakat 15 muka surat tak ada. Mana tuan-puan kena nyatakan helaian rekod ataupun helaian isi kandungan buku tersebut tidak lengkap di ruang catatan. Kenapa kita perlu catatan tersebut? Sebab bila di pihak kami buat penilaian, kita tidak tahu fizikal bahan itu adakah komplit ataupun tidak. Jadi tuan-puan kena nyatakan sebab kita tak naklah bila kata kita arahkan pindah, rupanya bahan tersebut tidak lengkap. Jadi benda tu tak ada makna untuk kita simpan di sini. Ya, okey. Seterusnya nama pegawai jawatan tanda tangan cap jabatan. Ruangan ini hendaklah diisi oleh pegawai yang bertanggungjawab mengemukakan permohonan pelupusan. Maknanya pelaksanaan tadi yang tuan-puan dah isi borang tu tadi, last sekali tuan-puan kena buat pengesahan, yakni tuan-puan kena cop jabatan, kena sign pegawai yang berkenaan dan juga ada nama dia lah. Okey, buat tuan-puan kena sahkan borang tersebut sebelum dimajukan ke jabatan arsip. Okey, seterusnya langkah dan tindakan sekolah. Okey, yang pertama tadi buat pengasingan buku. Okey, buku perpustakaan yang hendak dilupuskan. Okey, tuan-puan kena buat pengasingan terlebih dahulu, kenal pasti dulu rekod-rekod tuan-puan yang hendak buat pelupusan ni tadi. Kemudian susun mengikut tahun atau tarikh cetakan atau diterbitkan. Buat susunan tuan-puan kena pasti rekod-rekod tersebut mengikut susunan sama ada tarikh cetakan diterbitkan ataupun tahun. Seterusnya senaraikan di borang arsip 9, yakni borang permohonan bagi pelupusan terbitan dan bahan bercetak yang tidak dinyatakan dalam jadual pelupusan rekod. Okey. Seterusnya, asingkan rekod berdasarkan keputusan surat kebenaran pelupusan sama ada musnah bagi yang bertanda pangkah dan pindah ke arsip bagi yang bertanda right. Maknanya bila tuan-puan dah dapat maklum balas kebenaran pelupusan daripada arsip, bila mana tuan-puan semak pada borang maklum balas tersebut yang mana tanda pangkah, maknanya tuan-puan kena asingkan musnah iaitu makna yang rekod-rekod tersebut mendapat kebenaran musnah. Mana yang bertanda right, tuan-puan kena standby untuk isi dalam borang arsip 11 bagi tujuan pemindahan dan penyenaraian tersebut hendaklah tersusun. Terima surat kebenaran pelupusan rekod daripada arsip. Okey, kemudian sediakan 2 salinan borang arsip 908 yang bertanda tangan asal dan surat iringan dikemukakan permohonan ke arsip. Okey, maknanya bila mana tuan-puan mengisi borang arsip 9, tuan-puan kena mengisi untuk 2 salinan asal. Tuan-puan kena 2 salinan asal, kita tidak terima yang photostat. Tuan-puan jangan photostat, kita nak yang asal yang bertanda tangan. Ya, bertanda tangan asal berdakwah basah yang boleh. Yang asal lah tanda tangan asal. Kemudian ambil tindakan musnah bagi rekod yang diputuskan musnah. Dan dalam tempoh 3 bulan daripada surat kebenaran pelupusan. Okey, bila tuan-puan telah melaksanakan pelupusan musnah, tuan-puan hendaklah mengisi borang arsip 12, yakni borang penentusan pemusnahan rekod awam.
dilampirkan bersama bukti gambar sebelum, semasa, sesudah dan dimajukan kepada pihak arkib. Untuk makluman tuan-puan, bagi permohonan pelupusan yang tuan-puan isi borang arkib 12 yang tuan-puan majukan ke arkib, sekiranya tiada kesalahan pada pengisian surat pada pengisian borang tuan-puan, makna kita tidak membagi surat maklum balas kepada tuan-puan tetapi sekiranya maklum balas penentusahan borang arkib 12 tu kita query, barulah kita maklumkan. Jadi selepas ni tuan-puan jangan bertanya pula kepada pihak arkib, kita dah hantar tapi kenapa tak dapat surat maklum balas daripada arkib, status kami macam mana, adakah betul ataupun sebaliknya. Bila tuan-puan tak terima surat maklum balas daripada arkib, mana tuan-puan sedia maklum bahawa surat borang penentusahan tuan-puan tu pengisiannya betul. Ya, jadi kita tak keluar surat untuk maklum balas memberitahu bahawa kita terima surat penentusahan tadi tu. Okey. Kemudian bagi rekod yang diputuskan pindah pula, tuan-puan hendaklah isi borang arkib 11 dan surat iringan hantar permohonan dan dapatkan tarikh pemindahan daripada pihak arkib. Tuan-puan hanya perlu hantar surat iringan dan juga borang 11 sahaja ke Jabatan Arkib. Tolong jangan majukan bersama bahan. Tidak ya, sebab tuan-puan punya rekod kita akan semak dahulu di sini. Okey. Okey tuan-puan, ni dia kaedah pengisian yang sebenar. Yang kurungan 1 tu tadi adalah maklumat nama kementerian atau jabatan tuan-puan. Contohnya Sekolah Kebangsaan Peringit. Okey. Kemudian yang kedua, bahagian cawangan unit. Kalau bahagian unit pusat sumber lah puan kena nyatakan begitu. Nombor 3, maklumat penghujung asal rekod sekiranya berkaitan. Jika tidak, kosongkan. Maknanya apa? Maknanya andai kata nombor 3 tu tadi tidak bersamaan dengan nama atau jabatan di nombor 1. Jelas ya? Sekiranya sama, abaikan, kosongkan sahaja. Okey, seterusnya nombor 4, peringkat keselamatan. Seperti mana saya nyatakan tadi, hendaklah terbuka. Sekiranya rekod tersebut dalam bentuk terperingkat, tuan-puan kena mohon turun taraf dengan pihak CGSO. Okey, nombor 5 adalah nombor seturut 1, 2, 3 macam tu. Kemudian nombor 6 adalah tajuk sebenar pada buku tuan-puan. Buku yang dah buat pelupusan tadi ni, tuan-puan kena nyatakan tajuk itu pada ruangan 6, pada bahagian 6, yakni tajuk contoh sejarah dan tamadun Asia Tenggara. Okey, tu contohnya atas nama tajuk buku tersebut. Tahun diterbitkan kurungan 7 itu adalah tahun atau tarikh buku perpustakaan diterbitkan atau dicetak. Okey, tuan-puan cukup nyatakan tahun pun boleh. Okey, nyatakan tahun di sini lebih mudah dengan tahun. Okey, nombor 8, meter panjang rekod palang jumlah. Maknanya meter panjang rekod ni tuan-puan kena ukur ketebalan rekod tersebut. Okey, kalau kita ukur kaedah dia bagaimana, sebab jawapan kita nak dalam bentuk meter panjang. Okey, katakan kita ukur katakan ketebalan buku tersebut, contohlah macam ni. Okey, kita ukur ketebalan ni dengan kayu pembaris. Saya bagi contoh. Macam ni lah. Kita ukur, boleh nampak buku ni katakan tebal lah, katakan 1 cm. Okey, katakan ketebalan tertulang buku ni 1 cm sebab ukuran kita di pembaris adalah cm. Kita nak dapat jawapan dalam meter panjang. Makna kalau 1 cm kita bahagikan sahaja dengan 100, kita akan dapat jawapan 0.01. Itulah jawapan ketebalan bagi tajuk buku tadi, 0.01. Katakan di sini sejarah dan tamadun Asia Tenggara, ketebalan dia 2.56 MP. Okey, maknanya ukuran cm tu tadi kita bahagikan dengan 100 untuk dapatkan jawapan dalam bentuk MP, meter panjang. Okey, dan perlu nyatakan jumlah bagi tajuk tersebut, bagi satu buku tersebut, bagi satu tajuk tersebut hanya 1 unit. Tuan-puan kena nyatakanlah 1 unit. Jelas ya? Okey, kemudian cadangan pelupusan di sini kebiasaan jabatan dia mohon musnah. Okey, catatan sekiranya ada yang berkenaan dengan buku tersebut rosak ke atau isi kandungannya tidak cukup baru dicatatkan. Sekiranya tuan-puan
tak ada berkaitan apa-apa yang nak dicatatkan, kosongkan sahaja. Okey. Contohnya bilangan kedua, okey, skor SPM tajuk sejarah yang mana ketebalan dia 4.6 MP, 1 unit buku yang mana cadangan pelupusannya musnah. Di sini dia catatkan buku rosak. Makna buku rosak kita sedia maklum sama ada isi kandungan ataupun pada kulit buku tersebut. Okey, jelas ya? Okey. Seterusnya, ruangan yang saya maksudkan yang akhir ini adalah pada kurungan 11. Ruangan ini hendaklah diisi oleh pegawai yang bertanggungjawab mengemukakan permohonan pelupusan. Maknanya pelaksana lah. Okay? Pelaksana tu boleh tanda tangan, cop dia, cop jabatan dan tanda tangan beserta nama dia. Okay? Seterusnya, contoh surat permohonan pelupusan. Bila mana tuan-puan dah isi borang arkib 9 tadi, tuan-puan kena majukan bersama dengan surat iringan. Ini contoh contoh surat permohonan pelupusan bagi borang 9 tuan-puan tadi. Mana tuan-puan boleh ambil contoh kaedah pengisian surat ni. Cuma di dalam surat ni tuan-puan boleh tambah, boleh tambah nama pelaksana. Nama pelaksana dan juga contact number boleh masuk kat dalam surat iringan ni. Sebab andai kata ada perkara yang berkemungkinan pegawai di pihak arkib nak rujuk, dia dah ada contact number dan dia dah tahu siapa dia nak hubungi. Makna tidaklah kami di sini bila nak berhubung di jabatan tuan-puan, kemudian duk dipasing-pasing, sudahnya tak sampai pada siapa yang pelaksana sebenar. Ya, jadi kat sini tuan-puan, ni contoh surat yang tuan-puan boleh gunakanlah ayat dia tu. Okey. Seterusnya, pengisian borang arkib 11. Pengisian borang arkib 11 bagi pemindahan rekod. Okey, yang mana yang pertama sama, okey, tuan-puan akan nyatakan nama dan ataupun nama jabatan tuan-puan, bahagian tuan-puan, okey. Kemudian yang ketiga, nombor penerimaan. Bila mana tuan-puan mendapat maklum balas daripada pihak arkib, kita akan bagi nombor penerimaan dekat ruangan perkara surat. Okey, dekat situ ada nombor penerimaan, tuan-puan akan ambil nombor penerimaan tu, nombor penerimaan tersebut tuan-puan catatkan dalam borang. Okey, seterusnya nama dan nombor jadual pelupusan rekod sekiranya tak ada, kosongkan Okey, nombor 5 tahun diliputi yakni, okey, bagaimana kita nak tahu tahun diliputi? Di sini. Okey, katakan tahun diliputi tu seawal tahun bila yang tuan-puan tengok paling awal dan yang latest lah. Okey, tuan-puan kena nyatakan. Sorry, di sini. Ni seawal tahun 1985. Sorry, 1985 tak berapa jelas. Okey, sehingga 2010. Ini andai kata senarai ni lah. Okey, katakan banyak lagi di bawah ni. Tuan-puan kena kenal pasti seawal tahun bila dan kepada tahun bila. Yang terawal dan yang terakhir. Ikut tahun tu je. Kalau di sini dinyatakan tahun diliputi seawal daripada tahun 1985. Di sini yang paling awal. Dan kepada yang latest lah. Tuan-puan akan nyatakan di bahagian tahun diliputi. Okey, ukuran rekod. Ukuran rekod adalah total keseluruhan rekod tuan-puan. Berapa MP, berapa meter panjangnya dan berapa unit yang tuan-puan rekod tuan-puan yang hendak dibuat pemindahan. Okey, peringkat keselamatan terbuka, jenis dan format rekod terbitan, ya, sebab dia dalam bentuk buku. Okey. Dan bahagian yang ke-14 sama juga, ruang ini hendaklah diisi oleh pegawai yang bertanggungjawab mengemukakan permohonan pelupusan ini, iaitu letakkan nama, sign, cop jabatan. Okey. Seterusnya, contoh surat permohonan pemindahan rekod. Okey, sama juga tuan-puan boleh gunakan contoh pengisian contoh ayat pemindahan rekod tersebut berdasarkan surat tersebutlah. Okey, tuan-puan boleh masukkan nama dan juga contact number di dalam surat tersebut sekiranya ada perkara yang perlu kami rujuk pada jabatan tuan-puan. Okey. Ni kaedah pengisian borang arkib 12, okey, yang mana pertama sekali tuan-puan akan isi nama jabatan, kemudian diikuti bahagian bahagian tuan-puan. Kemudian nyatakan surat kebenaran pemusnahan
Bila mana tuan-puan dah dapat maklum balas, kita nak rujukkan surat arkib. Rujukkan surat arkib tu yang tuan-puan kena nyatakan dekat 3.1, yakni nombor rujukan dan juga tarikh surat kebenaran yang kita bagi. Okey. Kemudian perihal rekod, yakni bahan terbitan buku-buku perpustakaan. Rekod tersebutlah yang tuan-puan buat permohonan pelupusan. Kemudian meter panjang rekod yang dimusnahkan, berapa meter panjang rekod tersebut bagi rekod yang mendapat kelulusan pelupusan musnah tadi. Peringkat keselamatan hendaklah nyatakan terbuka. Kaedah pemusnahan kebiasaannya dia akan guna kaedah rincih. Okey. Kalau dibakar ke apa ke yang berkaitan, tuan-puan nyatakan di situ. Okey. Biasanya dia rincih, kemudian dia akan jual. Bila mana jual, tuan-puan kena nyatakan nombor resit dan sertakan bersama salinan photostat resit sebagai lampiran bersama dengan borang arkib 12. Maknanya bila ada resit, tuan-puan selain daripada gambar, tuan-puan akan sertakan dengan salinan photostat resit tersebut. Okey, tarikh pemusnahan, sekiranya pemusnahan itu dilakukan kerap, mungkin terlalu banyak, tuan-puan mustahil untuk selesai dalam 1 hari. Melainkan tuan-puan nak guna kaedah kita semula, mungkin sekali hantar. Tapi sekiranya guna kaedah rincih, yang mungkin dilaksanakan secara berperingkat, ambil tarikh terakhir. Ambil tarikh terakhir sahaja yang tuan-puan akan nyatakan tarikh di situ. Okey? Tuan-puan tak perlulah nyatakan hari ni buat, esok buat, lusa buat, sebulan. Tidak ya. Cukup ambil tarikh yang terakhir sahaja pelaksanaan pelupusan musnah tersebut. Okey, tempat pemusnahan, nyatakanlah di mana. Sekiranya dilaksanakan di sekolah juga, maknanya nama sekolah lah di mana ya. Kemudian pegawai yang melaksanakan pemusnahan ini hendaklah ditandatangani oleh 3 individu berbeza. Okey, yang pertama itu pelaksana, katakanlah PO, kemudian yang nombor 2 tu saksi, mungkin EO dia, dan juga yang ke-12 tu mungkin yang lebih besar lah, lebih tinggi, sama ada guru besar atau pengetua sebagai pengesahan, pengesahan atas pelaksanaan rekod tersebut. Pelaksanaan musnah yang dibenarkan tadi itulah. Okey, jadi hendaklah ada nama, ada job jabatan, ada tanda tangan. Ketiga-tiga bahagian ini adalah individu yang berbeza dan perlu ada 3 maklumat ni tadi. Ada nama dia, ada tanda tangan serta job jabatan. Okey. Seterusnya, ini contoh surat penentusahan pemusnahan rekod. Makna tuan-puan akan majukan surat penentusahan pemusnahan rekod beserta dengan borang arkib 12 serta bukti-bukti bergambar dan resit sekiranya ada. Seterusnya. Ini kaedahnya, gambar tindakan pemusnahan sebelum, semasa dan selepas. Sebelum katakan dia letak satu tempat rekod tersebut, kemudian semasa dia rincih. Ni selepaslah dia dah masuk dalam plastik hitam. Okey tuan-puan, seterusnya kita pergi ke soalan-soalan yang berkemungkinan tuan-puan akan persoalkan. Pertamanya buku rosak. Contoh muka surat hilang, lampiran koyak, kulit buku hilang dan sebagainya. Hendaklah dinyatakan di ruang catatan di borang arkib 908. Ini saya dah sebutkan tadi, apabila ada kekurangan atau kecatatan pada rekod ataupun buku tersebut, tuan-puan hendaklah nyatakan di ruang catatan. Kemudian adakah tindakan pemusnahan boleh dibuat secara jualan? Boleh. Bila mana tuan-puan dah buat pelaksanaan pelupusan sama ada rincih, tuan-puan nak buat jualan, boleh. Namun hendaklah dipastikan rekod berkenaan dimusnahkan dan kandungan tidak boleh dibaca. Makna tidak boleh dibaca, kemudian bukti bergambar tindakan pemusnahan perlu diambil semasa tindakan pemusnahan. Salinan resit jualan hendaklah dilampirkan bersekali dengan borang arkib 1208. Seterusnya bagaimana memusnahkan buku-buku perpustakaan yang mempunyai ayat-ayat Al-Quran ataupun buku-buku agama. Kaedah pemusnahan secara bakar dan sisa pembakaran tersebut boleh ditanam. Makna buat sikit-sikit lah. Tapi kalau banyak tu tolong rujuk dahulu dengan Jabatan Alam Sekitar. Kemudian adakah permohonan pelupusan boleh dimohon bagi buku-buku perpustakaan yang hilang? Tak boleh. Tuan-puan,
kita buat permohonan pelupusan hanya pada rekod yang wujud sahaja. Sekiranya rekod tersebut tiada, tuan-puan buat permohonan bila mana kami turun ke jabatan tuan-puan dan bila mana kita minta bahan, andai kata kita minta bahan tersebut, tuan-puan tak ada, apa yang tuan-puan nak tunjukkan pada pihak arkib. Jadi hanya permohonan rekod yang sebenar sahaja yang tuan-puan boleh mohon untuk tujuan pelupusan. Okey? Jadi untuk permohonan pelupusan bagi buku-buku perpustakaan yang hilang tidak boleh dimohon atau dimasukkan dalam senarai permohonan pelupusan. Hanya bagi buku-buku yang masih wujud physical record sahaja dibenarkan. Okey? Seterusnya, bolehkah buku perpustakaan diderma atau disumbangkan kepada pihak yang memerlukan? Boleh. Jabatan hanya perlu membuat permohonan kepada arkib bagi rekod yang hendak dibuat pelupusan sahaja. Okey. Andai kata tuan-puan nak buat sebelum buat permohonan pelupusan, ada rekod yang tuan-puan hendak sumbangkan atau dermakan kepada pihak-pihak tertentu, laksanakan tu dahulu. Okey, laksanakan itu dahulu. Bila mana dah confirm dah tak ada lagi yang hendak diderma, tak ada lagi yang hendak disumbangkan, yang betul-betul ada tu sahaja yang tuan-puan buat permohonan pelupusan. Ya, jadi tidaklah berlaku isu bila mana nanti peringkat pelupusan kebenaran pelupusan musnah ataupun mungkin hendak dipindahkan masa tu pula kata oh ni dah ada orang minta ni. Tidak, sebab perkara tu pernah berlaku. Kita tak nak. Makna tuan-puan nak bagi nak serahkan, nak dermakan dulu, buat dahulu. Kemudian baru isi borang arkib 9 bagi yang betul-betul nak dibuat pelupusan musnah. Ya, pelupusan, ialah permohonan pelupusan. Okey, adakah sekolah perlu kemukakan permohonan terus ke arkib atau perlu melalui sektor sumber teknologi pendidikan JPNNM? Okey, jabatan boleh kemukakan permohonan terus ke Arkib Negara Malaysia Negeri Melaka dan menghantar surat SK kepada sektor sumber teknologi pendidikan. Makna tuan-puan terus majukan permohonan tuan-puan ke Jabatan Arkib dalam masa yang sama SK untuk sektor sumber teknologi pendidikan. Ya. Dan soalan seterusnya, sekiranya tindakan pemusnahan atau pemindahan tidak dapat dilaksanakan dalam tempoh 3 bulan dari tarikh surat kebenaran pelupusan dan pemindahan, bolehkah sekolah membuat permohonan pelanjutan tempoh? Kita dah sebut tadi kan? Okey, saya pun telah nyatakan boleh. Okey, boleh. Jabatan perlu membuat surat permohonan pelanjutan tempoh bagi tindakan pemusnahan atau pemindahan sebelum tuan-puan, sebelum tamat tempoh 3 bulan daripada surat kebenaran yang diberi kepada Arkib Negara. Sekiranya tuan-puan terlepas selepas berbulan-bulan, tuan-puan berkemungkinan diarahkan untuk mohon semula. Okey tuan-puan, jelas? Okey, dalam masa yang sama ada apa-apa soalan daripada pihak tuan-puan? Okey. Silakan. Ada apa-apa soalan? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Rafida dari Sekolah Batu Gajah. Saya nak tanya, adakah jumlah meter panjang tu dihadkan maksimum dan minimum dia untuk pelupusan? Okey puan. Okey, untuk makluman, tiada penghad, kita tak ada hadkan pun, sorry. Kita tidak hadkan pun berapa jumlah untuk rekod tersebut, berapa jumlah meter panjang, tak ada. Walau sekecil 0.01 cm atau beribu cm yang tuan-puan akan bahagikan dengan 100 untuk dapatkan jawapan meter panjang, kita terima. Asalkan tuan-puan punya maklumat tu betul lah. Ya? Jadi kita tak hadkan jumlah tu. Okey? Ada soalan? Ya, terima kasih. Sama.
Agak awal jugalah kita ni sebab target 4.30 kan? Ya. Assalamualaikum. Salam. Saya Cikgu Farida binti Hashim daripada Sekolah Kebangsaan Melimau 1. Tadi takut saya terlepas pandang dan terlepas dengar. Saya cuma nak tahu jika kita nak buat pelupusan tu macam buku kan, berapa limit, berapa buah lah maksudnya, berapa buah? Okey, dia gini. Bila mana tuan-puan buat permohonan pelupusan pengisian dalam borang arkib 9, andai kata terlalu banyak, mungkin beratus lah. Okey, tuan-puan boleh senaraikan di dalam borang tersebut andai kata melebihi dari 1 muka surat. Okey, katakan muka surat yang ke-10 tu baru selesai contoh hanya pada muka surat ke-10 tu nanti ada ruangan untuk tanda tangan tu. Jadi kita tak letak limit tuan-puan. Kita tak letak limit melainkan pihak sekolah. Saya lebih mengesyorkan untuk tindakan pada pihak sekolah. Andai kata pertama kali buat, saya tak syorkan tuan-puan nak buat serentak selesaikan semua tu, katakan terlalu banyak, katalah sampai 500. Saya tak syorkan gitulah. Sebaiknya tuan-puan mungkin buat secara berperingkat. Sama ada tuan-puan jalankan dulu untuk lebih kurang dalam 100 buku ke, sebab kita kalau boleh tak nak sampai dekat kami kita query. Bila kita query, katakan tuan-puan mohon untuk 500 buah buku, contoh ya, untuk 500 buah buku, sampai dekat kami mungkin ada 1-2 kesilapan, kita query dan tuan-puan kena buat semula, confirm lah dia akan jadi apa tu, beban pada pihak tuan-puan. Jadi adalah lebih baik tuan-puan jalan dahulu sedikit. Okey, katakan untuk setakat contoh 100 buah buku dulu ke, sebab bila peringkat awal tuan-puan baru buat pengisian borang ni, kalau tiada query, makna tuan-puan dah tahulah tindakan tuan-puan tu betul dan tuan-puan akan boleh continue untuk yang berikutnya. Ya, itu lebih baik daripada tuan-puan nak habiskan sekali untuk keseluruhan rekod yang tuan-puan nak buat pelupusan ni nanti. Lebih baik buat secara berperingkat. Okey, baik. Terima kasih Puan, jelas. Okey, sama. Okey, ada soalan? Saya minta maaf tadi yang saya tanya pasal yang meter panjang tadi tu. Ya, Puan. Kita ukur meter panjang tu untuk sebuah buku ataupun kita kumpulkan baru kita kirakan seluruh dia tu, keseluruhan dia tu. Okey. Untuk buku sebenarnya ikut tajuk, Puan. Setiap tajuk tu kena ukur. Kalau kita tengok pada borang arkib 9 tadi, okey, borang arkib 9 tadi Puan akan perasan dia dekat situ satu tajuk, satu kan dia ada tulis MP, lepas tu jumlah, betul? Betul. Melainkan tajuknya sama. Okey, katalah bawah, katakan ada 5, ada bawah tajuk apa? Bawah tajuk sejarah lah contoh ya. Bawah tajuk sejarah, katakan bawah tajuk sejarah tu ada 10 buku. Tu baru Puan akan nyatakan 10 unit. Kan tadi dia ada tulis berapa MP, palang, unit, betul? Dekat situlah Puan akan nyatakan sebab dia pada tajuk yang sama tak apa. Tapi bila tajuk dia berbeza, itu yang kena disenaraikan satu-satu. Kalau ikut buku perpustakaan, tajuk yang sama tapi nombor siri dia berbeza. Nombor siri dalam buku rekod nombor siri penyimpanan kita. Okey, nombor siri tu sekolah yang bagi, betul? Betul. Sekarang kita pegang tajuk Puan. Kita tak pegang tajuk sendiri. Kita pegang tajuk buku tu tadi. Kalau tajuk buku tu tadi Puan kata ada 10, makna 10 unit lah Puan akan nyatakan, dan untuk 10 ketebalan buku tu lah untuk dapatkan MP. Ya. Okey. Jelas Puan? Okey, faham. Okey. Sama. Okey, ada soalan lagi? Saya juga baru teringat ni berkenaan dengan sebelum ni difahamkan pelaksanaan pelupusan secara guna buku stok betul tak? Ada tak sesiapa yang boleh jawab? Pelupusan guna kaedah apa, stok, betul tak? Adakah begitu? Ya, betul Puan. Okey. Bagi kaedah itu kaedah dulu ya, betul kan? Okey, untuk sekarang bila mana Jabatan Pendidikan tak guna lagi dah kaedah untuk pelupusan stok, betul ya? Okey. Maknanya tuan-puan terus guna kaedah pelupusan melalui arkib. Okey. Tapi andai kata
nak buat kaedah pelupusan stok tu tetap melalui arkib terlebih dahulu gitu. Okey. Selamat sejahtera saya ada soalan. Saya nak tanya, kalau satu kali tu saya boleh buat 100 unit buku, katakan saya ada 500 buku yang nak dilupuskan. Setahun tu saya boleh buat berapa kali? Kalau sekali tu 100. Okey. Terima kasih. Sebenarnya kita tak ada letak limit permohonan pelupusan daripada pihak jabatan, kita tak ada letak limit. Tuan-puan boleh hantar seberapa banyak untuk setahun tu pun kita tak halang ya, sampai tuan-puan punya permohonan pelupusan dan pelaksanaan pelupusan di tempat tuan-puan selesai. Jadi jangan risau dari segi limit, kita tidak letak limit. Selagi ada tindakan pada pelupusan yang tuan-puan perlu ambil, selagi itulah ianya berterusan ya. Okay, thank you. Satu soalan lagi, kalau saya kalau telah diluluskan, saya jual buku itu, resit tu saya ambil, saya akan serah, tetapi yang duit itu, wang tu terpulang kepada bahagian mana? Okey. Okey, katakan pelupusan yang tuan-puan pilih musnah, okey, sama ada rincih, okey, ataupun kita semula dan tuan-puan jual. Okey, jual, bukti bergambar resit, kita hanya nak salinan. Dan duit itu ke mana, kebiasaannya dia akan masuk semula pada jabatan. Dia akan masuk sebagai hasil, tak salah saya, jabatan. Tuan-puan, satu isu juga, ada juga jabatan dia bagi duit tu kat kami, tidak kami tak terima duit tu. Duit tu tuan-puan kena masuk hasil pada jabatan tuan-puan. Atau ada juga satu lagi, ni dulu, sekarang saya percaya sekarang tak dibuat lagi dah. Kalau dulu, diorang gunakan sebagai apa tu? Duit kelab. Kalau kelab tu rasmi lah dulu. Tapi sekarang lebih kepada masuk duit hasil. Okey. Okay, thank you. Ya. Ya, ada soalan lagi? Ada soalan lagi tak? Okey, tuan-tuan perempuan boleh tanya di sini dengan pihak arkib sendiri. Lepas ni maksudnya berhubung terus dengan pihak arkib lah kan? Sisi saja kepada kami di Jabatan Pendidikan lah. Surat tu, saya tanya. Ya. Surat yang kita untuk buat permohonan tu kita hantar secara pos atau melalui email ke atau macam mana? Okey. Sebaiknya kita terima surat secara, kita nak yang original lah. Ya, kita nak yang original, maknanya tuan-puan boleh serah tangan ataupun pos. Cuma isu juga sejak kebelakangan ni, saya pun tak tahu nak sebut bagaimana je, sebab ada jabatannya yang surat tak sampai. Malah ada juga surat maklum balas daripada pihak arkib pun ada yang tak sampai ke jabatan. Tu kita pun tak tahu apa masalah. Tapi kita tengok juga dalam tempoh bulan ni macam mana. Sebab isu ni bukan melibatkan satu jabatan, ada jugalah beberapa jabatan yang terlibat. Dia dah hantar tak sampai. Ada yang kami dah bagi maklum balas pun ada yang tak sampai. Jadi harap perkara ni tak berlanjutan lah. Tapi pada pihak arkib kita nak yang asal. Kita nak yang original lah. Ya. Okey. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, saya Nuriza dari SK Pulai. Pertanyaan saya, okey, pada 10 hari bulan 1 hari tu, saya ada mohon permohonan untuk kelulusan buku. Dan telah mendapat kelulusan daripada pihak SSTP. Adakah saya boleh teruskan untuk musnahkan buku tersebut atau macam mana? Okey, kejap Puan. Puan, kelulusan tu bukan melalui arkib ke? Saya hantar kepada unit SSTP pada Encik Azli. Okey. Bila mana Puan mohon, Puan nak buat permohonan pelupusan ni, Puan kena dapat kelulusan arkib dulu Puan.
Maknanya walaupun daripada pihak berkenaan yang puan dah majukan kepada pihak berkenaan tadi tu, walaupun dia memberi kebenaran musnah, tolong tangguh dahulu. Sebab puan kena majukan, kena dapatkan kelulusan kebenaran pelupusan musnah itu daripada Jabatan Arkib. Kalau tak nanti takut terikat dengan akta tu puan. Oh, jadi saya kena mohon semula lah maksudnya macam tu. Ya, mohon bukan mohon semula dengan Arkib. Ni kira ibarat permohonan baru puan pada Arkib. Oh. Ya, permohonan baru puan pada Arkib. Masalah saya sebab ada sebahagian buku tu, buku yang dah terlalu lama, contoh dalam tahun 85, jadi buku tu dah tiada lah dalam simpanan sekolah. Okey, kan kita dah nyatakan bagi rekod yang tidak wujud jangan buat permohonan pelupusan. Hanya yang ada saja puan. Oh, okey. Terima kasih. Sama. Okay, ada lagi tak pertanyaan kepada tuan-puan? Kalau tak ada, rasa kita boleh tamatkan kita punya taklimat hari ini. Okay, ada sebarang respon? Okay, terima kasih.